Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak terang ada dua perbezaan antara software yang kita semua guna, iaitu Google Workspace dan Microsoft 365. Video ni bukannya nak buruk mana-mana software lah, tapi ia cuma nak buat perbandingan antara software ni daripada beberapa sudut. Ada orang suka pakai Google Workspace, ada orang suka pakai 365. Jadi dia sepanjang kereta lah. Kereta ada suka pakai Pro 2, ada suka pakai Proton. Jadi atas masing-masing lah manusia dia suka. Manusia lebih selesa. Jadi mari kita tengok apa persamaan antara kedua-dua software ni. Kalau ikutkan kedua-dua software ni, dia support untuk domain sendiri macam .com.my, .biz.my. Lepas tu, dua-dua ni ada online office yang support DOC, XLS, PPT. Lepas tu dua-dua ni pun ada email. Dia ada video conference, internet calling. Lepas tu dia ada file storage. Okey, lalu ni kita tengok pula. Apa dia perbezaannya dari beberapa sudut. Pertamanya adalah offline office tools. Terus-terang kalau kita tengok kat Google Workspace memang tak ada lah offline office tool ni. Dia semua ni online. Pakai web browser sahaja. Kalau nak edit pun kena edit dengan web browser je. 365 pula ada offline office tools. Jadi kita boleh download lah kecuali Microsoft Basic je tak ada. Dengan online pun boleh pakai juga. Yang kedua adalah email storage. Google Workspace ni dia bermula dengan image storage dia adalah 30GB sampailah 2TB berdasarkan kepada package yang dia ambil lah. Okey. Microsoft pula dia ada 50GB email sama ada hot basic ataupun hot advance. Dia ada 50GB je. Data storage pula, kalau Google Drive, Google Workspace ni dia dipanggil sebagai Google Drive. Dia ni kongsi dengan email. Lepas tu dia lebih kurang dalam, jadi sama macam email tadi, dia lebih kurang 30GB sampailah 2TB bergantung di atas package. Kita ambil. Kalau untuk Microsoft dipanggil sebagai OneDrive. Jadi dia tidak kongsi dengan email, dia adalah dedicated 1TB yang tidak berkongsi dengan email. Okey, yang keempat pula adalah video conference. Video conference untuk Google dipanggil sebagai Google Meet. Jadi Google Meet ni boleh support 150 participant ataupun peserta satu masa. Dia pun biasalah, dia boleh record, dia ada whiteboard, lepas tu dia ada chatting. Dari segi duration pula dia boleh support sampai 24 jam. Di Microsoft pula, Microsoft 365, dia panggil Microsoft Teams. Dia boleh support dalam 300 orang lah. Ataupun 300 peserta satu masa. Lepas tu fungsi-fungsi Google Meet macam whiteboard, apa dia tu, chatting dan sebagainya tu, memang ada dah dalam Microsoft Teams. Dari segi duration pula, dia support unlimited time lah. Maknanya, tak kisah berapa lama pun, dia boleh support, tak ada masalah. Kalau kita tengok dari segi sudut pandang third party, mengikut laman web softwareadvice.com, Google Meet dengan Teams ni, skor dia lebih kurang ya, 4.5 gitulah. Maksudnya dari segi fungsi dia tu, dua-dua ni lebih kurang setara lah. Gitu. Cuma Microsoft Teams ni support lebih banyak user daripada Google Meet. 300 Google Meet support dia maksimum 100.5 je. Okey, dari segi pelanggan lagu mana hok pelanggan pula? Kalau saya perhati Google Workspace ni kebanyakannya consumer dengan SME kecil-kecil pakai Google Workspace. Kebanyakannya sebab free lah. Okey. Lepas tu kalau Microsoft 365 ni kebanyakannya government ataupun KJN dan multinational company MNC dia lebih suka pakai Microsoft. Mengikut pandangan saya rasa dia sebab lebih secure, jadi orang percaya ke dia. Dan dia pula tidak ada
Dia bukanlah ejen periklanan macam Google. Google ni dia ejen periklanan. Data-data kita tu ada juga dia pakar-pakar untuk analytics dia tu. Jadi kalau Microsoft ni dia bukan ejen periklanan. Dia maksudnya dia lebih selamat lah. Okey, dari segi support pula, Google ni memang ada support di Malaysia, tapi saya rasa ada di KL sahajalah. Tak ada tempat lain lah. Dan dia support hanyalah dalam bahasa Inggeris sahaja. Jadi bila saya duk cari-cari pun memang Google ni kurang lah dia punya ejen untuk penjualan dia ni. Dia pun lebih kepada more towards iklan lah ataupun advertisement search engine tu dah core business dia lah. Microsoft pula memang ada support lah. Kalau di Kelantan ni kak, kita tahu Telekom ni salah satu dia punya ejen lah. Okay. Jadi dia boleh support bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab dia melalui TM tak. Dan dia juga boleh support lokal lah. Jadi boleh kecek Kelantan juga. Dan boleh kecek Inggeris itu memang dah lah. Okey, dari segi harga pula. Harga yang letak dalam website Google ni lebih kurang dalam start dia RM20 untuk business starter. Sampailah kepada business plus RM75, tapi kalau enterprise memang tak ada harga yang dipublish. Kena contact Google lah untuk tahu berapa harga tu. Lepas tu kalau 365 pula minimum dia RM15 Jadi paling mahal pun RM84 untuk Microsoft 365. Okey. Hak lain-lain tu, kalau hak lain, saya nampaknya kalau 365 dia ada publisher dengan access untuk semua package kecuali package basic. Dia boleh publisher dengan access. Publisher ni untuk kita buat poster, kita buat pamphlet, kita boleh design sendiri lah. Okay. Tapi Google Workspace ni tak ada lah. Tak ada tambahan daripada tu lah. Okay. Jadi kesimpulan saya boleh buatnya adalah Google ni, hak semua Google ada di Microsoft sendiri, dan ada pula penambahan di Microsoft, iaitu lebih secure dan harga juga lebih mampu milik. Kalau Google tadi RM20 minimum, hak ni RM15 lah. Jadi dia lebih mampu milik berbanding dengan Google lah. Dan saya boleh katakan Microsoft 365 ada sedikit kelebihan berbanding dengan Google Workspace. Okey, itu sahaja video hari ini. Terima kasih kerana mendengar.